Bayangkan sebuah minyak wangi yang bukan sahaja boleh menarik pelanggan tetapi juga mengubah hidup seseorang menjadi mimpi ngeri. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana minyak pelaris yang digunakan untuk meningkatkan perniagaan berakhir dengan tragedi yang menyeramkan. Dan lebih menakutkan, minyak mayat yang dibuat daripada lemak manusia digunakan untuk menyekat rezeki serta menghancurkan kehidupan seseorang. Teruskan menonton untuk mengetahui kisah-kisah di sebalik penggunaan tangkal dan azimat ini. Di sini terdapat 5 kisah seram tangkal atau azimat paling menakutkan di Malaysia yang ramai tak sangka. Nombor 5. Minyak pengasih. Minyak pengasih adalah bahan mistik dalam kepercayaan Melayu yang dipercayai mampu mempengaruhi hati seseorang, terutama dalam urusan cinta, dan ia biasanya dibuat dari campuran minyak wangi, bunga dan ramuan khas yang dijampi oleh bomoh. Minyak ini digunakan untuk menarik perhatian atau mendapatkan kasih, namun sering dikaitkan dengan amalan syirik dan ilmu hitam yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut YouTube Syahrul Chapters, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh Jeff dan Din. Sepanjang mereka bekerja di Pahang, Terengganu dan Kelantan, mereka telah diganggu oleh pelbagai perkara mistik berpunca daripada minyak pengasih yang dibawa oleh Din ke mana-mana. Difahamkan, Jeff dan rakannya Din menginap di sebuah hotel di Pahang selepas menerima tawaran kerja ke luar negeri, dan sejak malam pertama mereka diganggu dengan bunyi ketukan pintu misteri. Pada malam ketiga, jam menunjukkan pukul 3 pagi. Namun kali ini kedengaran ketukan itu semakin kuat dan datang dari arah balkoni. Nampak macam ganas sikit. Baru Abang Jeff nak tertidur, dia terjaga sebab pintu balkoni dia kena ketuk dengan kuat. Dan kalau ikut logik, masa tu dah pukul 2 lebih pagi. Siapa pula yang ketuk? Sebaik sahaja Jeff membuka pintu, dia terkejut melihat Din sedang menghisap rokok walhal bilik mereka berasingan. Tiba-tiba Din hilang dalam sekelip mata, meninggalkan bau hanyir yang aneh. Seterusnya dalam perjalanan ke Cukai, mereka terserempak dengan cahaya terang dari sebuah kampung yang dipenuhi manusia bertanjak seperti pahlawan Melayu. Selepas Jeff melaungkan azan, cahaya itu hilang dan kampung tersebut bertukar menjadi hutan belukar yang sunyi. Baru mereka perasan kampung yang terang benderang tadi dah hilang, dan yang dekat depan mereka sekarang dah bertukar jadi hutan belukar. Setibanya di Terengganu, gangguan semakin menyeramkan dan Din seolah kerasukan. Dan selepas Jeff membaca surah, sosok wanita berambut panjang muncul di bucu balkoni. Pada malam berikutnya di tapak kerja, Jeff menyedari Din hilang lagi, dan dia akhirnya menemui Din duduk di hujung jeti yang gelap memerhatikan 7 sosok wanita berpakaian seperti puteri dengan selendang kuning sedang menari diiringi muzik ulit mayang yang misteri. Lama Abang Jeff tengok, siap gosok-gosok mata lagi. Baru nampak ada 7 orang perempuan tengah menari dengan berpakaian macam puteri raja zaman dulu-dulu. Setibanya di sebuah resort di Kelantan, Jeff, Din dan Awi mula mengalami kejadian aneh. Pada malam itu, Jeff merasakan bilik penuh dengan suara orang walaupun hanya mereka bertiga. Ketika solat subuh, dia melihat bayangan Awi masuk ke bilik air walaupun Awi sebenarnya tidur di sofa. Pagi keesokannya, Jeff mendapati kesan lempangan di telinga kirinya. Semasa sarapan, Awi mendedahkan bahawa Din mungkin membawa barang mistik iaitu minyak pengasih yang dipercayai mengundang gangguan sepanjang perjalanan mereka. Din akhirnya mengakui bahawa minyak itu untuk tujuan menarik perhatian wanita, tetapi ia telah membawa lebih banyak masalah daripada kebaikan. Nombor 4. Minyak buluh perindu. Minyak buluh perindu dipercayai mempunyai daya tarikan mistik terutama dalam hal percintaan dan pengaruh diri. Ia dibuat daripada buluh perindu dan dikaitkan dengan keupayaan memikat hati, meningkatkan suara dan memperbaiki komunikasi. Penggunaannya sering dikaitkan dengan tujuan spiritual dan memerlukan niat yang baik. Menurut YouTube Nawas Podcast, dia telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh Asrul, iaitu seorang pemuda yang tinggal bersama orang tuanya, di mana dia telah terjerat dengan minyak mistik ini setelah
jatuh hati pada Yati, iaitu seorang wanita yang pernah dikenalinya sejak zaman sekolah. Walaupun bekerja di sebuah syarikat yang sama, Yati hanya menganggap Asrul sebagai kawan. Kerana keinginan mendalam untuk menambat hati Yati, Asrul mula melakukan ritual dengan bantuan minyak buluh perindu. Pada suatu malam, Asrul melakukan ritual di bawah pokok besar sambil membawa burung gagak yang dibakar. Dalam keadaan sunyi pada pukul 1 pagi, Asrul berasa takut tetapi meneruskan rancangannya. Tiba-tiba makhluk besar dengan rambut tebal bertaring dan mata tajam muncul dari pokok tersebut. Kemudian Asrul berjaya mendapatkan sehelai rambut makhluk itu sebagai sebahagian daripada ritualnya. Dengan harapan mengikat hati Yati, dia menyimpan rambut tersebut dan kembali bertemu dengan Yati, namun usahanya gagal walaupun pelbagai ritual telah dilakukan. Kehidupan Asrul mula berubah selepas meminta bantuan seorang dukun, di mana dia berjaya membuka perniagaan sendiri, dan walaupun ramai wanita tergoda dengannya, hatinya hanya tertumpu pada Yati. Namun pelbagai kejadian aneh mula menimpa Yati, di mana dia mengalami kekejangan tangan, sakit badan dan mimpi buruk yang melibatkan ritual oleh nenek-nenek. Setelah diubati oleh Pak Khalil, keadaan Yati mula pulih, namun Asrul tetap tidak berputus asa dan sekali lagi berjumpa Yati, tetapi ditolak dengan keras. Dalam kemarahan, Asrul memutuskan untuk memotong pokok ganyam yang selama ini menjadi tempat ritualnya. Dia juga memarahi bomoh yang pernah membantunya, penuh dengan rasa kecewa kerana gagal memenangi hati Yati. Pada malam itu, Asrul pulang dan bermimpi akan sosok makhluk besar yang ingin memakannya, seolah-olah petanda bahawa dia kini menjadi mangsa kepada minyak mistik yang selama ini digunakannya. Kisah Asrul dengan minyak buluh perindu memperlihatkan bahayanya memanipulasi perasaan dan kehidupan dengan menggunakan ilmu mistik yang akhirnya memakan dirinya sendiri. Nombor 3. Minyak telon. Minyak telon adalah minyak tradisional yang digunakan untuk bayi yang terdiri daripada campuran minyak kayu putih, kelapa dan adas. Ia memberikan kehangatan, melegakan kembung perut dan membantu pernafasan. Minyak ini juga melindungi bayi daripada serangga dan digunakan selepas mandi untuk memberikan rasa nyaman, dan bahan-bahannya yang semula jadi menjadikannya selamat untuk kulit bayi. Menurut video TikTok Pusat Rawatan Darussyam, seorang ustaz telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialaminya, di mana terdapat gangguan iblis yang berpunca daripada satu minyak telon buatan Islam. Mengikut pengalaman saya sebelum ni, saya pernah terkena lah sekali tentang minyak bayi ataupun dipanggil minyak telon. Jadi oleh kerana isteri saya, difahamkan sewaktu isterinya bersalin anak nombor 3, dia disuruh oleh isterinya untuk mencari minyak yang dibuat oleh orang Islam. Oleh itu, dia telah ditawarkan oleh jirannya satu minyak telon yang diletakkan di dalam botol plastik kecil berharga RM5. Difahamkan lagi, pada waktu malam anaknya kerap kali menangis selama 7 bulan dia menyapukan minyak telon tersebut. Dia berasa agak hairan sehinggalah pada suatu hari dia terbuka hati untuk berjumpa dengan gurunya. saya sapu dekat anak tu. Malam anak saya menangis. Boleh dikatakan kerap lah malam menangis. Saya pun heran. Allah tak buka pandangan ke apa masa tu. Jadi bila anak menangis, saya rujuklah pada guru saya. Menurut gurunya, terdapat satu gangguan iblis iaitu hantu raya berbentuk lembaga berbulu bermata merah daripada Timur Tengah. Berbentuk lembaga berbulu tapi berbulu merah. Jadi guru saya tu dia kata itu barang daripada Timur Tengah. Menurutnya, dia tidak menjangkakan ia berpunca daripada minyak telon tersebut. Kisah ini menunjukkan bahawa walaupun minyak telon tradisional digunakan untuk tujuan baik seperti menjaga kesihatan bayi, ia juga boleh menjadi punca gangguan mistik jika asal usulnya tidak diketahui dengan jelas. Nombor 2. Minyak pelaris. Minyak pelaris sering digunakan oleh peniaga untuk menarik pelanggan dan meningkatkan jualan melalui aspek spiritual. Ia dipercayai meningkatkan daya tarikan produk atau perniagaan melalui penggunaan makhluk halus dengan amalan bacaan doa atau mantra tertentu. Menurut YouTube Riak 87, terdapat kisah seram dilalui oleh Maimun yang menunjukkan bahaya yang tersembunyi di sebalik penggunaan minyak ini. Maimun yang memiliki kedai makan diperkenalkan kepada minyak anak kerak Thailand atau minyak pelaris oleh kawannya, Cik Limah. Cik Limah ni lah bawa Maimun ni nak dapatkan minyak anak kerak yang original ke Thailand dah.
Minyak tersebut diperoleh daripada seorang bomoh dan sejak itu kedainya menjadi sangat laris walaupun harga makanan dinaikkan. Namun Maimun terlanggar pantang larang apabila memberikan darah ayam kepada pelarisnya yang sepatutnya diberi darah dari jarinya. Pelaris tersebut marah dan tidak lama kemudian Maimun mula menunjukkan perubahan yang menakutkan di mana dia menjadi pemarah dan mula memaki hamun pelanggan di kedainya. Suatu hari Maimun tiba-tiba pengsan dan apabila tersedar dia kelihatan seperti kerasukan, duduk di lantai dengan air liur meleleh dan merengek seperti kanak-kanak. Jadi masa benda duduk dalam badan apa Maimun ni, jadi macam sifat budak-budak dah. Dia tiru tu lah, anak kerak tu kan budak kan. Dia tiru sifat tu. Air liur meleleh tapi dia tak boleh bangun terus. Ya orang kata sambil duduk dekat lantai dah. Jadi merengek macam budak-budak dah. Abang Maimun yang kebetulan berada di kedai ketika kejadian itu berlaku segera memanggil seorang rakan yang mahir mengubati orang. Semasa proses rawatan, hati ayam keluar dari mulut Maimun yang menunjukkan satu petanda bahawa pelaris itu menuntut balas. Walaupun Maimun kelihatan pulih seketika, keadaan kesihatannya terus merosot sehingga dia menjadi sangat kurus dan lemah. Kak Limah kemudian memanggil bomoh siam yang dijumpainya sebelum ini dan beberapa anak buah bomoh itu datang untuk membantu. Semasa ritual terakhir, minyak pelaris yang disimpan di bawah katil Maimun dituangkan semula ke dalam balang yang mengandungi anak kera. Maimun kembali sihat untuk beberapa hari namun akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tragis di mana matanya terbeliak, lidah terjelir dan tangan serta kakinya terangkat menunjukkan betapa dahsyatnya kesan minyak pelaris dan amalan mistik yang melanggari batas. Mata terbuka terbeliak lah. Kalau terbuka biasa ni mungkin biasa lagi kot. Ni terbuka terbeliak, lidah terkeluar, tangan terangkat, kaki terangkat. Nombor 1. Minyak mayat. Minyak mayat adalah minyak mistik yang dibuat melalui ritual ilmu hitam menggunakan lemak mayat manusia yang dipercayai mampu mempengaruhi orang, menarik kekayaan dan mengganggu musuh. Kisah seram mengenai minyak mayat ini diceritakan melalui Zaf Channel apabila seorang wanita bernama Mariam terkena sihir dari rakan sepejabat dan meminta bantuan Amir, seorang perawat. Amir terkejut apabila mendapati sihir itu melibatkan minyak mayat di mana minyak tersebut telah disapukan pada tubuh dan barangan Mariam menyebabkan hidupnya menjadi huru-hara. Tetapi lepas dah 2-3 kali membuat rawatan, Abang Amir agak terkejut sebab sihir yang dikenakan kepada Mariam, na'uzubillah, rupa-rupanya bukan sihir semata-mata nak biar Mariam ni tak ada semangat, nak biar Mariam ni sakit-sakit badan macam biasa. Sihir yang dikenakan adalah sihir menggunakan minyak. Orang yang buat sihir ni memang nak Mariam ni mati. Astaghfirullahalazim. Semasa proses rawatan, Mariam dirasuk dan Amir berinteraksi dengan jin yang dihantar untuk menyekat rezeki dan memusnahkan kehidupan Mariam. Jin itu hanya boleh dihalau jika beg biru Mariam yang telah disapu minyak mayat tersebut telah ditanam di bawah pokok besar, dibongkar dan dihapuskan. Pada malam yang dingin dan berkabus, Amir menggali tanah di sekitar pokok besar setelah kelibat misteri memandunya ke sana. Namun semasa proses itu, dia terasa dikepung dan mendengar suara-suara menertawakannya seolah-olah diperhatikan oleh makhluk gaib. Sebab waktu mulut dia masih terkumat kamit membaca sesuatu, dia boleh dengar ada suara orang gelakkan dia. Dan suara ni seakan-akan ramai betul tau yang sedang gelakkan Abang Amir ni membaca surah. Setelah menemui beg biru tersebut, Amir terkejut apabila melihat beg itu bertukar menjadi kepala wanita berambut panjang dengan mata yang menatapnya tajam. Dalam perjalanan pulang, Amir diganggu lebih banyak kejadian aneh namun berjaya membawa pulang beg tersebut. Akhirnya Mariam mula pulih selepas kejadian ini, tetapi jin yang menghantui beg itu masih cuba mengganggu mereka, membuatkan Amir terhidu bau busuk seakan bangkai ketika membuka bonet keretanya di rumah. Kisah ini mengingatkan kita tentang bahaya menggunakan minyak mayat dan amalan ilmu hitam, dan ia tidak hanya mempengaruhi mangsa secara fizikal dan mental tetapi juga mengundang gangguan jin yang sangat sukar untuk dihapuskan. Itu sahaja video pada hari ini. Sekiranya anda mempunyai kisah seram sendiri mengenai tangkal, boleh berikan komen di bawah. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.